Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq bin Zamani dari DHM 2A, nombor metrik 09 DHM 20F2006. Pencemaran air ialah perubahan yang berlaku secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizikal, haba, biologi atau radioaktif air tersebut kepada manusia dan kehidupan lain. Sungai merupakan anugerah Allah yang tidak ternilai harganya yang diberi kepada kehidupan di muka bumi. Namun begitu, masalah pencemaran air semakin menjadi-jadi sejak kebelakangan ini. Pencemaran air yang berlaku telah mengakibatkan kawasan tadahan air menjadi masalah dan perlu dirawat. Hal ini juga memberi implikasi yang buruk kepada manusia dan kehidupan lain untuk hari-hari yang mendatang. Ini merupakan pencemaran air yang berlaku di kawasan tempat saya tinggal. Pembuangan sampah di dalam sungai mengakibatkan air sungai menjadi tercemar dan tidak boleh digunakan. Hal ini disebabkan oleh sikap individu yang tidak mempunyai peri kemanusiaan dan mengambil jalan mudah tanpa memikirkan kesannya kepada alam sekitar, menyebabkan situasi pembuangan sampah berlaku secara sambil lewat. Oleh itu, sampah sarap ini mengakibatkan kualiti sungai merosot dan tidak lagi selamat untuk digunakan. Hal ini mengundang krisis air yang menyusahkan individu yang hidup bergantung kepada sungai. Pembuangan sampah juga akan menyebabkan sungai berbau busuk dari bahan dan barang dibuang di dalam sungai. Industri pertanian yang berlaku di kawasan ini juga menyebabkan air sungai tercemar. Para petani menyembur baja dan racun perosak pada tanaman mereka. Sisa dari aktiviti ini akan diserap tanah dan kemudiannya akan mengalir ke sungai. Oleh itu, ini akan menyebabkan kadar pembiakan alga dan plankton menjadi sangat tinggi dan menyebabkan kehidupan air lain terbunuh. Kesan-kesan berlakunya pencemaran air ini adalah kesan terhadap kesihatan manusia. Hal ini disebabkan oleh air yang tercemar membuatkan kita sakit kerana ia membawa beribu jenis bakteria dan virus yang berpunca dari buangan dan toksik membahaya. Antara penyakit yang dikaitkan dengan pencemaran air ialah ciri-birit, demam dan kanser usus. Pencemaran air juga boleh membunuh manusia itu apabila terkenanya air yang tercemar. Terusnya, kesan terhadap alam sekitar. Kehidupan habitat di dalam air seperti ikan, udang dan sebagainya akan mati dan sesetengah spesies boleh terhapus disebabkan pencemaran air. Kehidupan air ini tidak mampu hidup disebabkan oleh air sungai yang tercemar dan beracun. Cara mengatasi aktiviti pencemaran air yang berlaku ini adalah dengan mengadakan aktiviti gotong royong secara bermasyarakat. Dengan adanya gotong royong ini, kita dapat merawat air sungai yang tercemar dan air boleh digunakan dengan selamat dan bersih. Selain itu, mengadakan kempen cintai sungai juga mampu mengatasi pencemaran air yang berlaku ini. Kempen ini perlulah disertai oleh semua golongan masyarakat, terutamanya kanak-kanak, kerana kita perlu mendidik kanak-kanak ini untuk menyayangi sungai sejak kecil lagi. Boleh diibaratkan melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kepentingan penjagaan alam sekitar dapat membekalkan udara yang segar dan sihat kepada masyarakat dan kehidupan yang lain. Oleh itu, dengan adanya udara yang segar akan memberi ketenangan dan keceriaan kepada masyarakat. Hal ini juga boleh menjamin kesihatan kita lebih baik kerana kita hidup dalam kualiti alam sekitar yang baik. Selain itu, ia dapat meningkatkan ekonomi negara. Hal ini bermaksud dengan adanya penjagaan alam sekitar yang bagus dapat menarik pelancong sama ada domestik atau antarabangsa melancong untuk melihat keindahan alam. Dengan itu, Malaysia telah dikurniakan khazanah alam yang cantik dan berseni. Sebagai contoh, kemegahan Gunung Kinabalu
menjadi kegemaran pendaki gunung dalam melihat keunikan bentuk muka bumi Sabah yang terindah. Terdapat dua jenis pencemaran alam sekitar. Pertama, pencemaran yang disebabkan oleh faktor semula jadi. Pencemaran yang dimasukkan ini berlaku dengan sendirinya setelah berlakunya bencana alam seperti letusan gunung berapi, dilanda ribut taufan, gempa bumi dan sebagainya. Kedua adalah pencemaran yang disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri. Hal ini merupakan pencemaran yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, sama ada sengaja atau tidak disengajakan. Antara contoh pencemaran alam sekitar adalah pencemaran bunyi, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran sisa pepejan. Strategi hijau adalah penggunaan sains untuk alam sekitar dalam memelihara sumber alam sekitar dan mengawal kesan negatif yang dilakukan oleh manusia. Menurut Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air, teknologi hijau merujuk pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan sumber semula jadi dan minimumkan atau mengurangkan kesan negatif dari aktiviti manusia. Oleh itu, konsep teknologi hijau ini memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keperluan generasi masa depan dan memastikan generasi akan datang dapat menikmati hidup yang lebih baik. Setiap pihak berperanan untuk menjalankan tanggungjawab masing-masing dalam memastikan alam sekitar dipelihara dan dipulihara agar fungsinya terjamin. Dengan sifat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, pencemaran dan bencana alam boleh dielakkan sebelum ia terjadi kepada diri atau negara sendiri. Semoga segala inisiatif menjaga alam sekitar disokong dan mendapat perhatian umum sehingga mengubah normal biasa manusia kepada normal baharu yang lebih baik.